Alhamdulillah, pada malam ini siri ceramah, siri penerangan yang diadakan oleh Parti Islam Malaysia PAS mengambil ruang untuk memberi penerangan kepada hadirin hadirat yang ada di tapak ini dan juga yang mendengar di corong-corong siaran kita lah. Dan saya amat berharap yang hadir hari ini boleh kongsi bersama maklumat yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kita di peringkat negeri dan juga di peringkat pusat. Kerana seperti yang disebut oleh yang dipertua tadi, bahawa Malaysia, bahawa negeri Pahang ini mengamalkan demokrasi, yang mana-mana parti yang menyertai pilihan raya ataupun demokrasi ini berhak menyampaikan apa sahaja maklumat yang mereka rasakan fikir perlu untuk rakyat memberi pertimbangan dalam pilihan raya yang ke-13. Tidak timbul PAS tidak boleh diceramah di mana-mana tempat. Tidak timbul sekatan yang dilakukan oleh mana-mana tempat, kerana semuanya ialah berada di bumi Malaysia ini. Dan saya ucap terima kasih kepada pengurusan Felda Purun kerana memberi kerjasama yang amat baik, kerana sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh duduk dengan aman mendengar ceramah kita pada malam ini. Dan apabila sampai tiba masanya kita melakukan perubahan dalam pilihan raya yang ke-13, sebelum itu kita perlu mendapat maklumat yang benar, maklumat yang betul, kerana yang kita nak pilih adalah sebuah pemimpin, sebuah kerajaan yang baik, yang berkebajikan, yang bermoral. Kita tidak mahu lagi berlakunya apabila kita telah memangkak undi. Sebelum memangkak undi, kita dijanjikan dengan buat apa perkara, tetapi menyesal apabila kita telah memangkak undi, tepuk dahi pun tak guna dah masa itu. Masa inilah yang kita kena fikir. Masa inilah kita kena buat ketentuan, kerana ia akan mencorakkan masa hadapan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, PAS bersama dengan parti yang lain dalam Pakatan Rakyat, kalau tuan-tuan puan-puan lihat dalam siaran-siaran penerangan dan ceramah mereka, sama ada melalui ceramah yang macam ini ataupun melalui media-media cetak ataupun Facebook mereka, kita lah maksud dia, kita nak mengajak rakyat menukar satu minda bahawa bukan UMNO sahaja yang boleh memerintah. Sebab oleh kerana 55 tahun pemerintahan oleh Barisan Nasional, rakyat sudah rasa selesa, sudah rasa seronok dan rasa tak perlu tukar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin selepas ini, selepas ini Tuan Haji Yusof Darus akan berceramah mengenai Felda yang menggunakan tayangan slide. Saya nak bagi sedikit lebih kurang, kalau selama ini kita merasakan Felda tu ditubuhkan pada tahun 70-an, tuan-tuan akan lihat sebenarnya Felda tu telah ditubuhkan pada tahun berapa. Adakah BN ataupun UMNO yang tubuh, ataupun siapa yang menubuhkan Felda? Ini kena tunggu saya ke Tuan Haji Yusof Darus bagi. Saya dah tengok slide dia. Ini kena beri perhatian sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengambil masa tak lama, sekejap, kerana dua orang berceramah lagi. Saya nak ambil dua perkara selain daripada apa yang disebut oleh yang di-Ketua PAS Kawasan Bera tadi, Ustaz Sulaiman Muhammad menyeru kepada kita menyedari bahawa kita mempunyai anak dan cucu mengenai pendidikan percuma, iaitu saya tak mau ulas.
Semua orang dah tahu. Tak ada orang tak mau pendidikan percuma yang menghapuskan hutang yang ada, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak sembahyangkan satu jenazah yang mempunyai hutang sehingga hutangnya dilansaikan. Betul tak? Kalau anak kita berhutang selepas belajar 15,000, 20,000, 40,000 di bau mereka setelah tamat belajar, tak mau ke hutang dilunaskan? Tak ada hutang lah. Tak mau ke? Mesti mau. Itu tak payah tanya, mesti mau. Kecuali orang yang tak tahulah, yang tak mau akan hutangnya lansai. Betul lah? Begitu juga dengan peroket. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada dua isu yang saya nak bawa. Saya tadi menerima SMS. Saya tak dapat yang penuh dia, iaitu ucapan daripada Perdana Menteri kita lah. Kerana dia jadi Perdana Menteri, kita sebut Perdana Menteri kita, kita tak boleh menafikan dia Perdana Menteri kita, tetap dia Perdana Menteri kita. Cuma dalam pilihan raya yang ke-13, kita nak Perdana Menteri kita yang betul Pakatan Rakyat. Bawa masa ni dia dulu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia telah memberi satu ucapan bahawa selepas pilihan raya yang ke-13, dia minta penyokong-penyokong Pakatan Rakyat jangan buat huru-hara. Betul ke gitu ayat dia? Betul ke gitu? Dengar ke? Betul ke? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau seseorang bercakap selepas pilihan raya yang ke-13 dia minta penyokong Pakatan Rakyat tidak buat huru-hara, maksud dia apa? Saya nak bawa sikit tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maksud dia apa? Maksudnya dalam keadaan sekarangnya BN tidak selamat. Itu maksud dia. Dalam keadaan sekarang ni orang muda telah berpihak kepada Pakatan Rakyat. Orang tua yang tak banyak dah dalam BN, dah menyokong dah Pakatan Rakyat, dah tak sabar dah menunggu bubar parlimen, dah melihat dah suasana Pakatan Rakyat boleh memerintah. Sebab itu dia lahirkan bahawa selepas pilihan raya, Pakatan Rakyat, penyokong Pakatan Rakyat jangan buat huru-hara, kerana dia nak buat sesuatu benda yang pelik daripada suasana rakyat gelombang rakyat sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tolong bantu Pakatan Rakyat. Di mana pencang, di mana yang nak dibuat oleh BN, yang mana dia buat kita benteras supaya kita menang dengan sebenar-benarnya kemenangan. Boleh tak bersama dengan kita? Boleh. Ini yang kita nak. Dia dah nampak dah. Sebab itu YDP sebut pilihan raya yang ke-13 antara pilihan raya yang paling sontok ke ni, akhir dah. Akhir sangat dah. Sebabnya pilihan raya akan berlaku setiap 5 tahun sekali. Apabila dah hampir 5 tahun, inilah sejarahnya berlaku pilihan raya. Di zaman orang Pahang jadi menteri besar, Perdana Menteri ini, pilihan raya hampir 5 tahun. Saya tak pasti Negeri Sembilan rasanya awal bubar Dewan Undangan Negeri. Negeri Pahang kalau tak bubar juga pada 7 bulan 4, Dewan Undangan Negeri Pahang bubar dengan sendirinya. Negeri Sembilan awal 23 bulan. Negeri Sembilan akan terbubar sendirinya pada 23 bulan Mac 2013. Kalau tidak bubar juga dalam tempoh ini, satu negeri bubar, Negeri Sembilan, lepas itu Pahang, lepas itu Perak. Apa jadi ni? Apa makna Perdana Menteri macam ni? Takkan tak ambil kisah bahawa nak pilihan umum ni kena berlaku serentak, seelok-eloknya. Kalau dia nak pilihan raya berlaku tak serentak, tutup pulang. Ini amat kacau. SPR akan jadi kacau. Seminggu Pahang bubar, seminggu negeri Pulau Pinang bubar. Kacau tu. Betul lah? Ini kita kena lihat. Jadi dia telah nampak bahawa rakyat memberi sokongan kepada Pakatan Rakyat. Dan kita telah lihat juga orang Melayu telah mula memberi sokongan dan kepercayaan kepada Parti Islam Semasa PAS. Dah ada nampak. Termasuk orang Fedah, saya dah nampak. 2 hari lepas, saya makan di sebuah restoran, kedai makan dalam kawasan Don Guai ni lah. Saya tak mau sebut di mana. Saya tak mau sebut ni, tapi bukan Fedah, di kampung tradisi.
Yang tukang angkat air itu saja, dia berjumpa dengan Tok Empat. Saya duduk sebelah, dia tak pasang saya. Dia tanya Tok Empat, Tok Empat, esok pilihan raya esok nak sokong apa? Dia ni orang India yang masuk Islam, yang dipelihara oleh tuan restoran tu. Umur sekitar 21, 22 macam tu lah. Dia tanya Tok Empat, Tok Empat tak jawab. India bercakap pun tak berapa betul Melayu. Dia cakap dengan Tok Empat, Tok Empat, kali ni kita bagi bulan. Dia cakap macam tu, Tok Empat diam, tak kata apa. Ini orang yang tukang layan restoran ni, peneroka lagi cerdik, takkan nak pilih bahasa nasional, mesti pilih bulan dia. Yang angkat ni pun nak pilih bulan, peneroka yang ada ladang 10 hektar takkan nak pilih bahasa nasional kan. Ini cerita yang berlaku di sekitar sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang kedua tentang apa nama, BRIM. Sikitlah, saya tak nak sebut dari mana dapat duit, semua orang tahu. Duit yang bagi ni duit kita, semua orang tahu, tak ada masalah, ambil je lah. Cuma pernah tak terfikir kita selama 55 tahun Barisan Nasional Merentah, pernah tak terfikir oleh kita selama 55 tahun, saya ulang balik, selama 54 atau 55 tahun BN Merentah Malaysia ini, kenapa sekarang, cuba wujudkan pemikiran soalan, kenapa sekarang ni baru dibagi BRIM pertama, sekarang BRIM 2.0, kenapa diberi? Cuba fikir sikit. Saya nak ajak orang pada Purun dan juga sekitar ni, cuba kenapa beri BRIM 2.0? Dah 2 kali dah bagi, kenapa bagi? Saya diam supaya sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan sekalian fikir sedikit. Kenapa? Jawapan tak ada. Jawapannya macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dia mengakui bahawa kehidupan rakyat susah. Betul ke? Kehidupan rakyat susah. Jadi dia mengakui bahawa kehidupan rakyat susah. Dia terpaksa cari macam mana pun untuk bagi rakyat. Betul lah? Bagi rakyat pun dekat pilihan raya. Bagi rakyat pula memang dalam kena bulan 2 ini. Bagi rakyat pula baru ni sekolah, bantuan khas persekolahan, awal persekolahan RM100. Kalau nak bagi mesti datang anak, ayah, mak terima, naik atas pentas, saya Allah, biar tak ambil lah. Tapi cikgu paksa telefon, cikgu sana datang sekolah, anak tak datang, cikgu sana tak datang, isteri tak datang, ambil datang, sebabnya dia kena habis 31. Betul lah? So, ambil dah juga, dah bagi. Nak pergi ngambil RM100 beratur panjang-panjang, kemudian dengar pula caci maki. Betul ke siapa yang pergi? Betul ke? Saya bukan cakap temerang ni, betul. Nak ambil 100 macam minta sedekah, macam duit kita pula tu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini cuba kita fikir, kenapa sekarang ni nak bagi bantuan sekolah 100, kenapa nak bagi BRIM RM500? Kenapa sekarang ni bagi? Kenapa tu nak tunjukkan, saya dah bagi tahu bahawa kehidupan orang ataupun penduduk sekarang susah. Nak susah, bantu. Betul lah? Ataupun ada hal lain? Ada hal lain ke? Tuan-tuan fikir sendirilah. Tuan-tuan fikir sendirilah, kan? Ada pula duit ya? Ada pula duit, dulu kata tak ada. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi saya yang ketiganya ialah saya nak sentuh sikit tentang tawaran Pakatan Rakyat yang dibacakan oleh pengusi tadi. Sedikit saja yang saya nak tekankan dekat sini ialah, yang pertama ialah kita mempunyai anak dan cucu. Walaupun kita duduk sebagai peneroka Felda, mempunyai tanah 10 ekar ataupun ada yang 8 ekar dan tapak rumah, Pakatan Rakyat telah berjanji, sekiranya kita merentah di Putrajaya, tapak-tapak plantation itu kita akan buka sebagai boleh diduduki ataupun dimasukkan peneroka. Peneroka itu datang daripada mana?
peroka itu datang daripada mungkin generasi pertama, generasi kedua dan generasi ketiga peroka, atau anak dan cucu peroka. Juga kita bagi tawaran kepada bekas-bekas pegawai federal yang tak ada tanah. Juga kita bagi kepada bekas-bekas tentera. Juga kita bagi kepada bekas-bekas polis. Juga kita bagi, mungkin kita boleh lebarkan sedikit kepada orang-orang yang amat memerlukan. Tetapi di sana masih ada lagi tanah-tanah, itu lot-lot rumah yang orang memang selama menyewa. Tak ada. Kita telah mempunyai sistem. Selama ini pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian bayar hasil tanah di mana-mana saja pejabat tanah, betul kan? Walaupun tanah kita di Bera, kita boleh bayar di Temeloh, boleh kan? Walaupun kita bayar di Pekan, boleh. Dia boleh. Dia dah ada centralized dah sistem dia tu. Dan juga dengan centralized sistem tu jugalah kita menyediakan lot-lot rumah untuk rakyat yang tiada tanah dan rumah. Kita boleh pastikan bahawa rakyat yang tidak punya tanah dan rumah, kita akan tawarkan kepada mereka. Kecuali yang dah ada rumah, janganlah minta tolonglah, kita minta, kita akan bagi kepada rakyat kita yang tidak punya tanah dan tidak punyai rumah. Mereka ini ialah rakyat kita, penduduk kita, kesian dia bertahun-tahun menyewa. Janganlah, kecualilah yang dah banyak 5-6 rumah tanah itu tak termasuk dalam penyajian kita. Untuk orang yang tidak punya lot tanah, tapak dan juga rumah. Itu yang maksud kita. Yang seterusnya ialah yang kedua. Ini juga terlibat dengan orang kampung, iaitu tentang menyelesaikan permohonan tanah yang tertangguh. Banyak sangat tanah. Saya dimaklumkan juga bahawa di sekitar kampung di sepanjang Sungai Pahang, yang di Paya Panjang, di Kuala Teriang, di sebelah-sebelah sampai Kuala Bera, di sebelah sana di Kampung Guai, di Batu Bo, di Caruk Puting sana, yang sekitar pesisir Sungai Pahang itu, ada permohonan lama dah buat, tapi tak boleh selesai. Dan menjelang pilihan raya, keluar borang. Tanah berkelompok, beli RM1 ataupun RM2 borang. Ada dah keluar sekarang? Dah keluar belum? Keluar dah, tanya orang-orang kampung tradisi, dah keluar. Kita pun isi borang, mengharapkan dapat. Jadi perasaan orang yang mengisi, kalau tak isi, tak dapat, baik isi, harap. Harap tu yang melakukan BN tu bahaya. Itu bahaya, harapan bahaya. Jadi harapan yang sebenar, sandarkan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan sebenar. Harapan sebenar, harapkan, sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam pilihan raya, undilah Pakatan Rakyat, undilah PAS, undilah PKR, dan untuk sebelah Teriang, undilah DAP. Kerana kita telah membuat satu persetujuan bahawa kita menghormati apa saja perbezaan. Apa saja perbezaan. Jadi insya-Allah dia setakat ini DAP tidak khianat. PKR tidak khianat kepada PAS. Kerana PAS memperjuangkan Islam, PAS juga kalau tengok dalam perlembagaan PAS, kita menegakkan Islam masih tak berubah. Walaupun kita mempertegaskan bahawa PAS dengan negara berkebajikan dan juga pemimpin yang bermoral tidak lari daripada landasan Islam, insya-Allah. Jadi itu saja, terima kasih kepada pengurusi. Tak datang pun surat, saya dah berhenti sendiri. Saya ingatkan nak lanjut lagi, dah keluar surat dah, belum lagi. Itu saja, terima kasih. InsyaAllah, dua lagi penceramah, ada maklumat yang amat baik, amat berfaedah, dan minta jangan dengar saja, sampaikan kepada jiran-jiran kita, anak-anak kita, rakan kedai kopi kita, rakan kebun kita. InsyaAllah, mudah-mudahan untuk pilihan raya yang ke-13 ini kita buat perubahan yang besar. Mudah-mudahan apa yang saya cakap, apa yang Tuan Haji Yusof Bakar cakap, dan juga apa yang Tuan Haji Yusof Zulkifli Umar cakap akan menjadi kenyataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir.